Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, iaitu topik mencari yang halal. Okey, kalau anak-anak ada buku teks, boleh tengok muka surat 59 hingga muka surat 66 dalam bidang hadis. Baiklah, hadisnya Ustaz akan baca dulu. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya al-qalbu. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Jadi untuk lebih faham, kita tengok kepada terjemahan hadis ni. Okey, jadi maksud hadis, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala berdekatan dengan kawasan larangan, kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala ialah perkara yang haram. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa daging itu adalah hati. Jadi dalam hadis ni dah sebut dah. Ada 3 perkara. Halal, haram dan syubhah. Jadi kita kena elakkan perkara yang haram dan syubhah. Sebab apa? Sebab kan dalam badan kita ni ada satu daging kan, seketul daging. Kalau daging ni baik, maka akan baiklah seluruh tubuh kita. Tapi kalau dianya rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota kita. Jadi benda-benda ni kita kena elakkan. Kita kena jaga hati kita ni. Jadi sekarang kita akan tengok kepada potongan ayat dan terjemahannya untuk mudahkan lagi kamu faham hadis ni. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara kedua-duanya terdapat perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubahati istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala yang mengembala berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fihi. Kemungkinan dia akan masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya al-qalbu. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah bahawa daging itu adalah hati. Baiklah, kita dah tengok hadis, kita dah tengok terjemahan, kita pun dah tengok melalui potongan-potongan hadis ni. Jadi sekarang kita masuk pada apa itu maksud halal, haram dan syubhah. Jadi halal bermaksud sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Okey, apa-apa benda yang dibenarkan oleh syarak itu adalah halal. Contohnya apa? Contohnya adalah haiwan yang disembelih dengan cara Islam dan juga pakaian
yang menutup aurat. Kalau lelaki pakaian yang menutup aurat, mestilah melebihi paras lutut. Kalau perempuan pula, mestilah yang menutup keseluruhan badannya kecuali muka dan telapak tangan. Baiklah, itu untuk halal. Okey, ini adalah logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM. Kalau untuk makanan senang je, kan? Kalau untuk tempat makan ke apa ke, kita tengok. Kalau ada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM ini, maka status halalnya tak sah dan tak syak lagi, ianya adalah sah. Jadi kita tanpa ragu-ragu kita boleh ambil dan kita boleh makan. Okey. Yang seterusnya, okey, ini adalah contoh logo-logo daripada negara-negara lain yang diiktiraf oleh JAKIM, oleh Malaysia. Jadi kan yang kebiasaan ni kita nampak, okey, ini contohlah kan, ini ada pada apa? Ada pada samyang, pada ramen kan. Jadi boleh kita makan sebab ni halal negara Korea punya. Okey, yang seterusnya kita tengok apa itu haram. Okey, haram bermaksud sesuatu yang dilarang oleh syarak. Dia berlawanan dengan halal tadi. Kalau halal tadi yang dibenarkan, haram yang dilarang. Jadi apa-apa yang dilarang oleh syarak, maka hukumnya akan jadi haram. Contohnya apa? Contohnya mestilah seperti apa? Makan babi, lepas tu minum arak, dan juga perbuatan-perbuatan seperti mencuri dan lain-lain. Okey? Tidak semestinya kepada makanan saja. Bahkan dalam perbuatan juga perkara-perkara seperti itu boleh juga jatuh pada hukum haram. Dan yang terakhir sekali adalah syubhah. Apa maksud syubhah? Syubhah adalah sesuatu yang tidak diyakini sama ada ianya halal ataupun haram. Dia di antara kedua-dua ni. Halal ke haram? Halal ke haram? Kita tanya. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya kalau kamu nak senang faham, okey, contohnya adalah membeli produk luar negara. Okey, contohnya makanan yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Logo yang tadi tu tak ada. Jadi kamu was-was. Benda ni halal ke haram ke? Okey. Jadi bila dah jadi letak pada hukum syubhah ni, maka seeloknya kalau ikut hadis tadi apa? Kita tinggalkan. Kalau benda syubhah kita tinggalkan. Kita elakkan terus daripada mengambil benda-benda ni. Jadi apa hikmah yang akan kita dapat sekiranya kita menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara syubhah? Apa yang akan kita dapat kalau kita amalkan dalam kehidupan seharian kita? Baiklah, yang pertama sekali kita akan dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kita. Okey. Yang kedua, kita dapat memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan. Seperti apa? Seperti kita tidak mengambil rokok, vape, dadah, benda-benda yang haram ni kita tak ambil. Jadi daripada situ kita dapat memelihara kesihatan badan kita, kan? Benda-benda itu kan mendatangkan kemudaratan. Jadi bila kita tinggalkan, kesihatan kita akan meningkat, dan kita dapat pelihara kesihatan kita. Yang seterusnya, hikmah yang akan kita dapat juga adalah menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan gila. Ni tentu-tentulah kalau mabuk ni, bila kita sebut pasal mabuk, confirm arak kan. Jadi bila Allah dah haramkan arak ni, jadi kita dapatlah jamin kewarasan akal kita daripada kita bertindak di luar jangkaan tanpa kita sedar. Yang keempat, menjaga nasab dan maruah daripada rosak. Okey, menjaga nasab dan maruah daripada rosak ni, contohnya Allah telah mengharamkan zina kan. Jadi melalui sini dapatlah kita menjaga keturunan kita daripada kita melakukan benda-benda yang bukan-bukan, yang melahirkan anak luar nikah, tak sah taraf. Jadi benda-benda ni bila kita dapat elakkan, kita dapat jauhkan, maka kita dapat menjaga nasab dan maruah kita. Dan yang terakhir sekali, apa hikmah yang kita dapat? Kita dapat memelihara harta daripada sumber yang haram. Contohnya seperti mencuri tadi kan, dan lain-lain. Baiklah, kita teruskan kepada peranan hati dalam kehidupan manusia. Okay. Peranan hati dalam kehidupan manusia, macam dalam hadis tadi, hati adalah pemimpin bagi badan. Okay. Hati yang bersih dan rosak dapat dilihat melalui ciri-ciri yang berikut. Okay. Kita tengok hati yang bersih dahulu. Okay. Kalau seseorang itu hatinya bersih, dia akan selalu menyembah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dan sabar dalam kehidupan, banyak melakukan amal soleh dan
sentiasa menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, sesama manusia. Okey. Kalau kufur, kalau hati yang rosak pula, apa? Kufur dan ingkar dengan ajaran Allah, berkeluh kesah, merungut, tidak bersyukur, sentiasa leka dan lalai dan selalu mengikut hawa nafsu, dan yang terakhir, berakhlak kasar, sentiasa marah, tidak prihatin sesama makhluk, dan lain-lain banyak lagi. Jadi, sekarang Ustaz nak tanya, sama-sama kita tepuk dada kita, kita tanya, hati kita ni yang dekat mana? Yang bersih ke ataupun yang rosak? Sama-sama kita muhasabah diri kita, insya-Allah. Baiklah. Dan yang terakhir sekali untuk bab ini, kita tengok apa yang akan kita dapat daripada pengajaran hadis hari ini. Okey. Yang pertama sekali kita dapat adalah kita hendaklah mencari yang halal. Kerana apa? Kerana perbuatan ini adalah ketaatan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah dah pesan pada kita, kita kena buat. Okey? Apa semua benda yang baik-baik, yang halal, kita kena ikut. Sebab apa? Sebab itu adalah tanda kita taat kepada pencipta kita. Yang kedua, apa pengajaran hadis yang kita dapat? Kita hendaklah menjauhi yang haram kerana perbuatan tersebut adalah satu larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Jadi sama-sama kita elakkan benda-benda yang haram ni. Sebab apa? Sebab kita tak nak kena azab dekat api neraka kan. Sakit, panas. Jadi elakkan daripada ambil benda-benda ni. Okay? Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah berusaha untuk menghindari perbuatan yang syubhah. Kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan dosa. Jadi apabila sampai tadi macam Ustaz cakap, sampai kepada perkara-perkara yang syubhah, kita nak ambil ke nak tinggalkan? Kita kena tinggalkan. Kita kena hindari daripada ambil ataupun buat perkara syubhah ni. Sebab apa? Sebab kita dikhawatiri akan terjebak kepada perbuatan dosa. Jadi yang mana lebih elok, maka yang paling elok adalah untuk kita elakkan daripada kita buat. Jadi untuk hari ini sekadar itu saja. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada Ustaz. Kita jumpa untuk topik yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.